Baiklah, saya akan bagi tips kat korang satu. Jangan terburu-buru untuk menjawab soalan. Jangan cepat nak habis je. Cuba relax. Macam saya ni. Betul lah tu. Baiklah, jom kita sambung lagi soalan seterusnya. Berdasarkan kedua-dua sumber tersebut, siapakah yang bertanggungjawab menyebarkan agama Islam ke Melaka? Bustanus Salatin, Hikayat Raja-Raja Pasai. A. Said Sheikh Al-Hadi. B. Sheikh Abdul Aziz. C. Sultan Iskandar Thani. D. Syekh Abdul Malik Abdullah. Penyebaran agama Islam ke Melaka berlaku melalui beberapa cara, antaranya melalui perkahwinan, pendakwahan dan perdagangan. Menurut Hikayat Raja-Raja Pasai dan Bustanus Salatin, penyebaran agama Islam ke Melaka telah dilakukan oleh mubalik Arab yang bernama Syekh Abdul Aziz dari Mekah. Beliau telah berjaya mengislamkan Raja Seri Maharaja, pembesar dan juga rakyat Melaka. Maka dengan itu jawapan yang betul dan tepat ialah jeng jeng B. Syekh Abdul Aziz. Jawapan D, Sultan Iskandar Thani adalah kurang tepat. Semasa pemerintahan baginda di Aceh, agama Islam telah lama berkembang pesat di Melaka. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, istana menjadi tempat perkembangan ilmu dan perkumpulan golongan cerdik pandai. Apakah kegiatan intelektual yang telah dijalankan ketika itu? 1. Penulisan kitab Islam. 2. Perbincangan hal agama. 3. Pendidikan bahasa Arab. 4. Pengajaran agama kepada rakyat. A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Semasa zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, istana merupakan pusat perkembangan ilmu. Ia menjadi tempat perkumpulan golongan cerdik pandai seperti jurutulis, pengarang dan ulama. Mereka akan menyalin, menterjemah dan menyadur karya sastra dari bahasa Arab dan Parsi ke dalam bahasa Melayu. Selain itu, Istana Melaka turut menjadi tempat mengadakan perbincangan dan perdebatan alim ulama mengenai masalah agama. Contohnya, mereka mengadakan perbahasan berkaitan dengan kitab-kitab Darul Manzum yang menjadi kitab utama berkaitan dengan aspek-aspek ketuhanan. Jawapan yang betul dan tepat ialah A. Penulisan kitab Islam dan perbincangan hal agama. Dialog dalam ilustrasi berikut menggambarkan situasi yang berlaku di Melaka pada tahun 1511. Saya tidak akan berdagang lagi di pelabuhan Melaka. Saya pun begitu juga. Saya akan berdagang di Aceh. Apakah faktor yang membawa kepada situasi tersebut? 1. Kekurangan hasil bumi. 2. Serangan Portugis. 3. Kadar cukai yang tinggi. 4. Sekatan oleh kuasa Portugis. A. 1 dan 2. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. D. 3 dan 4. Apa pilihan jawapan anda? Kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka bermula semasa pentadbiran Sultan Mahmud Shah. Pelaksanaan kadar cukai yang tinggi menyebabkan pedagang beralih ke pelabuhan yang lain seperti Aceh, Batam, Patani dan Brunei. Faktor-faktor lain turut mempengaruhi kemerosotan kerajaan Melaka ialah masalah perpaduan, kelemahan askar Melaka dan kedatangan Portugis. Maka jawapannya ialah C. Pernyataan berikut menggambarkan situasi yang berlaku di Melaka pada awal abad ke-16. Sikitol memberikan maklumat kekuatan pertahanan Melaka kepada Portugis. Apakah kesan daripada tindakan tersebut? A. Perpecahan rakyat. B. Kejatuhan kerajaan. C. Persengketaan pembesar. D. Kemerosotan perdagangan. Permintaan Alfonso di Albuquerque supaya tawanan Portugis dibebaskan, dibayar ganti rugi dan dibenarkan mendirikan kubu di Melaka telah ditolak oleh Sultan Mahmud Shah. Tindakan tersebut telah menyebabkan Alfonso melancarkan serangan ke atas Melaka pada 25 Julai 1511. Dalam serangan tersebut, Portugis telah berjaya menguasai jambatan Sungai Melaka. Faktor utama kejayaan tersebut adalah disebabkan oleh maklumat kekuatan pertahanan Melaka yang telah diberikan oleh Sikitol kepada pihak Portugis. Jawapan yang betul dan tepat ialah B. Kejatuhan kerajaan. Ada yang keliru dengan jawapan D. Jawapan D. Kemerosotan perdagangan adalah kurang tepat. Kemerosotan perdagangan berlaku kerana pelaksanaan kadar cukai yang tinggi di pelabuhan Melaka dan juga kelemahan kepemimpinan. Jadual berikut menunjukkan kemarahan kuasa asing di Asia Tenggara, kuasa Rusia, kawasan Hujung Salang, Jerman, Pulau Langkawi. Apakah langkah British untuk menghalang kemarahan tersebut? A. Membina pangkalan tentera. B. Menguasai laluan perdagangan. C. Menandatangani perjanjian dengan Siam. D. Mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu. Relax. Cuba fikirkan jawapan dengan tenang. Pada akhir kurun ke-19, keunggulan British sebagai sebuah kuasa besar tercabar dengan kemunculan zaman imperialis baru. Kuasa-kuasa barat yang lain seperti Perancis, Jerman, Amerika Syarikat dan Rusia bersaing untuk menguasai Asia Tenggara bagi mendapatkan bahan-bahan mentah dan kewujudan kawasan pasaran bagi menghalang tindakan tersebut. Pada tahun 1897, British telah menandatangani perjanjian sulit dengan Siam.
Perjanjian tersebut bertujuan menghalang Siam daripada menyerahkan atau membenarkan mana-mana kuasa lain bertapak di selatan Siam. Jadi jawapan yang betul dan tepat ialah C, menandatangani Perjanjian Siam. Rajah berikut berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada awal abad ke-20 tahun 1909, penghijrahan penduduk wilayah Tabal ke Kelantan. Apakah peristiwa yang membawa kepada penghijrahan tersebut? A. Perang saudara. B. Wabak penyakit. C. Membantah tindakan Siam. D. Tawaran kerakyatan Kelantan. Ingat lagi tak dengan Perjanjian Bangkok 1909? Antara syarat Perjanjian Bangkok 1909 ialah Siam menyerahkan negeri Melayu Utara kepada British. Sungai Golok dijadikan sempadan antarabangsa. Melalui perjanjian tersebut juga, British telah menyerahkan wilayah Tabal di Kelantan kepada Siam. Siam pula telah menyerahkan wilayah Reman kepada Kelantan dan Perak. Tindakan tersebut telah menimbulkan rasa tidak puas hati kepada kira-kira 15,000 penduduk wilayah Tabal. Kurang daripada itu, sebahagian daripada penduduk wilayah Tabal telah berhijrah ke Kelantan kerana enggan berada di bawah pemerintahan Siam. Jawapan yang betul dan tepat ialah C, membantah tindakan Siam. Senarai berikut merujuk kepada tindakan yang telah dilakukan oleh Tunku Mahmud di Kedah. Penggunaan kalender hijrah, penggunaan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi, keutamaan pelantikan orang Melayu dalam pentadbiran. Mengapakah beliau berbuat demikian? A. Meningkatkan perpaduan rakyat. B. Mengukuhkan kuasa pemerintahan. C. Memodernkan pentadbiran kerajaan. D. Mempertahankan kedaulatan negeri. Sebenarnya, Sultan Abdul Hamid Halim Shah tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok. Walau bagaimanapun, British tidak menghiraukan dan tetap melantik George Maxwell sebagai penasihat British di Kedah pada tahun 1910. Bertujuan untuk mengukuhkan kuasa, George Maxwell telah menyerapkan sistem pentadbiran barat ke dalam pentadbiran Kedah. Tindakan tersebut telah menimbulkan konflik dengan anggota Majlis Mesyuarat Negeri yang dipimpin oleh Tunku Mahmud. Bagi mengekalkan identiti negeri Kedah, Tunku Mahmud telah bertindak menggunakan bahasa Melayu dalam penulisan surat rasmi dan perundangan. Surat rasmi tidak perlu ditapis. Penggunaan kalender hijrah, cuti umum pada hari Jumaat, keutamaan melantik orang Melayu dalam pentadbiran. Jawapan yang betul dan tepat ialah D, mempertahankan kedaulatan negeri. Jadual berikut berkaitan dengan penempatan penasihat British di Terengganu. Tahun 1919, peristiwa J.L. Humphreys dilantik sebagai penasihat British di Terengganu. Bagaimanakah tindakan beliau untuk mengukuhkan kekuasaan British di Terengganu? A. Penguasaan jabatan penting. B. Pengumbalan perlembagaan negeri. C. Menjalinkan hubungan dengan Siam. D. Memajukan kegiatan ekonomi tradisional. Pada tahun 1918, Sultan Mahmud II dilantik sebagai Sultan Terengganu. British mendesak baginda menandatangani perjanjian di Singapura pada tahun 1919. Melalui perjanjian tersebut, J.L. Humphreys telah dilantik sebagai penasihat British di Terengganu. Bertujuan menguasai Terengganu, tindakan beliau adalah menguasai kesemua jabatan penting kerajaan, antaranya Jabatan Kastam, Jabatan Perubatan, Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Tanah dan Galian. Jawapan yang betul dan tepat ialah A, penguasaan jabatan penting. Macam mana pula jawapan B? Memang betul juga. Jangan keliru. Jawapan B, pengumbalan perlembagaan negeri adalah kurang tepat. Tindakan tersebut telah dilakukan oleh Sultan Abidin III pada tahun 1911 untuk memelihara kedaulatan dan kemerdekaan Terengganu.